Saudara Nasir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UMS Eco Campus, salam Sabah Maju Jaya, salam keluarga Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bahagian sumber manusia, khususnya unit pelatihan, Puan Elizabeth, Saudara Nasir, kerana sudi menjemput saya untuk mengendalikan satu kursus yang rasanya sepanjang ingatan saya yang pertama lah dibuat di UMS ini sepanjang ingatan saya ya, yaitu kursus penulisan teks ucapan. Sebenarnya kursus ini merupakan satu siri kursus yang mana dia lain daripada kursus-kursus tentang teks ucapan ya. Kursus ini sebenarnya lebih sesuai kalau kita kendalikan dalam bentuk fizikal, sebab dia lebih banyak aspek menulis, latih to be, untuk kita menjadi seorang yang berkeupayaan ataupun kompeten untuk menyediakan sebuah draft ucapan. Jadi sebelum itu saya kongsikan dulu saya punya slide. Saya juga dipahamkan bahawa kursus ini telah dibuka kepada semualah. Memang asalnya tu untuk kumpulan pentadbiran, staf pentadbiran. Sebab saya melihat perlunya staf pentadbiran mempunyai keupayaan menyediakan teks ucapan lah, sebab kita ni tidak sunyi dengan majlis-majlis rasmi sama ada di peringkat pusat ataupun UMS secara keseluruhan. Jadi apabila kita mengadakan majlis-majlis tertentu yang melibatkan jemputan VIP ataupun sesiapa sahaja yang dijemput untuk merasmi, kita sebenarnya perlu menyediakan satu draft teks ucapannya. Jadi inilah pengalaman, inilah ilmu ataupun pengalaman lah, saya tidak sebut dia sebagai ilmu. Sebab sepanjang ingatan saya mempelajari teknik membuat ucapan ini secara pengalaman, iaitu apabila saya bekerja di beberapa tempat sebelum ini selain daripada di UMS, di mana saya selalu diminta untuk membuat ucapan secara ad hoc. Jadi inilah ilmu yang ingin saya kongsikan dengan rakan-rakan sekalian yang hadir dalam kursus inilah. Saya pasti bahawa ada dalam kalangan rakan-rakan ni yang pernah menulis teks ucapan, dan kalau ada dalam kalangan peserta ni pensyarah, saya ingin menjelaskan di sini bahawa perkongsian saya ini lebih kepada skop pengalaman saya membuat teks ucapan yang mana saya bermula tanpa ada unsur-unsur akademik. Saya belajar daripada orang bilang ni layman ya, daripada layman, dan akhirnya apabila saya sudah agak baik dalam menguasai penulisan teks ucapan, baru saya rujuk buku lah. Jadi kebanyakan perkongsian saya ini mudah untuk diadaptasi oleh rakan-rakan sekalian, sebab saya pun pernah berada dalam kedudukan rakan-rakan sekalian lah, kalau ya, khususnya kumpulan pentadbiran ya. Jadi ini adalah sinopsis kepada kursus pada pagi ini secara tidak langsung. Tadi saya telah jelaskan bahawa kita ini tidak sunyi daripada menganjur majlis-majlis yang memerlukan seorang perasmi ataupun seseorang jemputan khas untuk menyampaikan ucapan. Mungkin kita berfikir bahawa apabila kita memegang jawatan sebagai N19 sebagai contoh, sebagai N41 dan apa sahaja ranking, maka kita sebenarnya adalah berpeluang untuk membuat teks ucapan, sebab teks ucapan ini tidak dianugerahkan mengikut jawatannya. Ya, ini saya perlu jelaskan di sini. Sebab itu sesiapa sahaja yang mengikuti kursus ini kena faham bahawa membuat teks ucapan itu tidak berkaitan langsung dengan jawatan yang kita ada ya, yang kita miliki. Sama ada kita N19, N41, N44, sama ada kita DS N51 atau N52 atau N54. Sebab ini adalah satu kebolehan yang mana datangnya sendiri daripada diri masing-masing lah ya. Yang pertama kita kena ada passion, gairah untuk menulis teks ucapan. Jadi banyak sebenarnya faktor-faktor yang menjadikan kita seorang yang berkeupayaan menghasilkan teks ucapan lah. Okay, dan apabila kita menyediakan draft ucapan, kita perlu menyediakan draft ucapan yang zero mistake. Zero mistake ni maksudnya di peringkat kita sebagai pengendali majlis,
ucapan draft yang kita serahkan kepada prasmi itu, kita kena pastikan tidak ada kesilapan, tidak ada kurangan dan sebagainya. Sebab itu penting kursus ini diadakan. Sebab sekiranya kita memberi input yang salah, ada typo sana dan sini, tengok sini pun jadi siti kan. Sana dan sini akhirnya ianya memberi gambaran kepada organisasi kita secara keseluruhan, kepada prasmi kalau prasmi itu dari luar. Ya, dan sebenarnya proses penyediaan draft ucapan ini banyak peringkat dia. Ya, dan selalunya ini pengalaman sendirilah, ini pengalaman saya sendiri, selalunya orang yang membuat teks ucapan itu kurang dikenali. Tapi jangan cepat jangan cepat merajuk, jangan cepat give up. Saya lalui semua itu. Di mana akhirnya nanti yang akan dapat manfaatnya adalah orang yang seperti itu. Saya dulu bermula sebegitu. Saya menyediakan teks ucapan tapi tidak ada orang mengenali saya. Itu adalah sebahagian daripada proses pembelajaran seorang yang saya boleh anggap saya ini sebagai layman lah, sebab saya tidak ada kepakaran menulis teks ucapan dari segi akademia. Bidang saya ialah human resource management, pengurusan sumber manusia. Tiba-tiba boleh terlibat pula penulisan teks ucapan dan sebagainya. So ini adalah sebahagian daripada pelajaran ataupun ilmu yang perlu kita miliki, yang bukan sahaja ilmu yang kita sedia adalah, sebab kita perlu memperkayakan ilmu dalam diri kita untuk menjadikan kita seorang kaki tangan yang serba sempurna. Belum sempurna lah, serba sempurna. Okey. Ini gambar saya lah di office saya. Saya di Pusat Kelestarian Libat Sama Masyarakat ya. Bagi yang tidak mengenali saya Dr. Jakaria Dasan, tapi lebih popular dipanggil dengan Dr. Jack. Kalau rakan-rakan yang rapat tu memang panggil saya Jack lah ya. Saya jarang orang dengar nama saya Dr. Jakaria Dasan ni, selalu dengan Dr. Jack. Jadi saya berasal dari Keluaran Sabah. Kepada mereka yang belum mengenali saya lah, walaupun saya berada di UMS sejak tahun 2006 ya. Dan menyentuh tentang 2006 ni, saya sebenarnya dulu penolong pendaftar ya. Saya bukannya masuk UMS sebagai seorang pensyarah, tidak. Saya masuk di UMS pada tahun 2006 apabila pada masa itu mantan Naib Chancellor yang kedua, Profesor Datuk Dr. Muhammad Noh Dalimin, Naib Chancellor yang kedua, mengambil saya untuk bertugas di UMS lah. Jawatan yang saya pegang ketika itu ialah penolong pendaftar dan saya attach kepada dia sebagai pegawai khas Naib Chancellor. Jadi sejak 2006 saya mula secara ilmiah meneliti ataupun mendalami tentang penulisan teks ucapan, sebab sejak saya menjadi pegawai khas Naib Chancellor 2006, almost every day, every week sama ada saya kena buat ucapan ataupun saya meneliti ucapan-ucapan yang disediakan oleh dekan-dekan pengarah-pengarah dan ketua-ketua jabatan daripada fakulti dan pusat yang ada di UMS yang perlu dibaca oleh Naib Chancellor. Itulah antara sebahagian dari pengalaman saya. Dan pada tahun penghujung 2009, 2010 lah lebih tepat, saya bertukar kepada akademik sebagai tutor. Sebagai tutor, langsung tidak ada basic pasal buat proposal, kena hantar buat PhD di School of Management, University Sains Malaysia. So di situ saya pun terlibat sedikit sebanyak dalam bidang pengucapan awam jugalah. Jadi sebenarnya minat untuk menulis teks ucapan ini banyak berlaku dalam pengalaman hidup kita ya. Itu nanti saya akan kongsikan betapa pentingnya pengalaman hidup menjadikan kita seorang yang berkebolehan untuk menghasilkan draft teks ucapan. Saya tak suka guna perkataan teks ucapan, saya guna perkataan draft teks ucapan. Dia jadi teks ucapan kalau kita sendiri yang membacanya. Selagi bukan kita yang membacanya, ia adalah draft. Sebagai contoh, apabila kita menghasilkan teks ucapan tersebut dan kita berikan kepada orang yang membaca ucapan itu, mungkin dia akan tokok tambah lagi dan sebagainya. So itu barulah dipanggil teks ucapan. Selagi mana ianya belum dibaca, ia masih draft teks ucapannya.